Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan soalan percubaan bagi negeri Pulau Pinang untuk tahun 2020. Jadi kita akan tengok daripada soalan yang pertama hingga soalan yang kelima. Jadi soalan yang pertama, manakah antara kuantiti berikut merupakan kuantiti skalar? Okey, jadi skalar dia tidak mempunyai arah, dia hanya ada magnitude. Jadi daya dia ada arah, jadi daya adalah vektor, bukan jawapannya. Ketumpatan, okey, ketumpatan tidak ada arah, ya. Ketumpatan adalah jisim bahagi dengan dia punya isi padu. Jadi jawapannya adalah B. Okey. Okey, cikgu gunakan warna hitam lah. Baik, kita tengok pada C, berat mempunyai arah, ya, sebab berat sentiasa menuju ataupun menghala ke arah bumi. Manakala momentum dia bergantung kepada halaju, kepada arah halaju bagi sesuatu objek. Jadi jawapannya adalah ketumpatan. Sekarang kita tengok pada soalan yang kedua, soalan B. Soalan yang kedua, rajah 1 menunjukkan suatu alat pengukuran Q, yang ini, okey, dalam sebuah litar elektrik. Soalannya adalah apakah kuantiti fizikal yang diukur oleh alat pengukuran Q. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang ini sudah tentu adalah ammeter. Kenapa ammeter? Kerana dia disambung secara selari dengan mentol dan juga sel kering. Kalau voltmeter dia mestilah disambung secara selari. Okey, jadi apa yang diukur? Jawapannya adalah kuantiti fizikal yang diukur adalah arus elektrik. Okey. Baik, sekarang kita tengok pada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, kesan tembakan yang manakah dapat menerangkan konsep kepersisian ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia precision. Okey, kepersisian bagi sesuatu pengukuran. Ingat kita ada dua, satu kepersisian dan lagi satu adalah kejituan. Okey, jadi kalau kita ada kita punya bullseye ni, untuk kita dapatkan G2 dia mestilah kena pada tengah, tepat pada sasaran. Manakala kalau kepersisian maksudnya dia mestilah dia duduk sekali. Okey, sama ada dia G2 dan persis ataupun dia tak G2 pun tak ada masalah, sebab yang penting kita nak tahu apa maksud kepersisian ini adalah bila kita punya data kita ataupun kita punya data daripada eksperimen adalah dia konsisten. Okey, dia sama, dia persis. Jadi daripada pilihan jawapan yang ada dekat sini, kalau kita tengok yang C lah, ya, yang paling persis, sebab kalau kita perhatikan walaupun dia tidak G2 tetapi dia berada sekali dekat hujung ini. Jadi jawapannya adalah C. Okey, sekarang kita tengok pula pada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, manakah antara pita detik berikut menunjukkan suatu objek yang bergerak pada pecutan seragam? Okey, pecutan seragam maksudnya dia mempunyai pecutan lah. Jadi bila dia ada pecutan, maka kita boleh agaklah macam mana bentuk dia. Titik-titik dia mesti akan semakin lama semakin jauh. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, yang pertama A. Untuk yang A, kalau kita perhatikan jarak antara semua titik ini seragam, maksudnya yang ini pecutan dia adalah sifar. Okey, pecutannya adalah sifar, ataupun dia punya halaju dia yang seragam, bukan pecutan. Sekarang kita tengok pada B. Jadi arah pergerakan dia ke sana, awal-awal dia rapat, kemudian semakin lama semakin berjarak. Okey, dan kita perhatikan jarak dia pun dia membesar secara seragam. Jadi ini bermaksud pecutan dia adalah seragam lah. Jadi jawapannya adalah B. Manakala untuk C, okay, C ni pun seragam, cuma dia adalah nyah pecutan. Kita nak yang pecutan, ya, ini semakin lama semakin perlahan, sedangkan yang B semakin lama semakin memecut. Okey, jadi yang C ni dia break, ya, dia bukan memecut. Manakala yang D ini dia naik sekejap, pecut sekejap, kemudian dia break. Okey, jadi ini bukan jawapannya lah. Kita tengok pada soalan yang terakhir untuk video ni. Rajah 2 menunjukkan air mengalir keluar dari sebuah tangki air. Jadi kita ada tangki air mengalir keluar. Soalannya adalah manakah antara pernyataan berikut adalah benar selepas air mengalir keluar secara berterusan beberapa ketika. Jadi bila asalnya air banyak, kemudian semakin lama bila semakin banyak keluar, maka air itu akan semakin berkurang lah. Okey, jadi GCM dia akan berkurang sebab air semakin keluar. Jadi dia punya pernyataan yang benar kalau kita perhatikan, jawapannya adalah A, iaitu inersia tangki akan berkurang, kerana kita kena ingat GCM, bila GCM berkurang maka inersia pun akan berkurang. Okey, jadi jawapannya adalah A. Kita tengok pada pilihan jawapan yang lain, pecutan titisan air berkurang. Ini kurang tepat. Okey, sebab pecutannya sama kerana pecutan adalah graviti. Okey, graviti tidak bergantung kepada jisim air ini. Yang seterusnya, ketumpatan air dalam tangki berkurang. Okey, ketumpatan dia kurang tepat, ya. Ketumpatan dia pun sama kerana ketumpatan air dia bila jisim dia kurang, maka dia punya
dia punya isi padu pun akan berkurang. Jadi ketumpatan air dia tidak akan berubah lah, okay, sebab dia bergantung kepada bahan. Disebabkan kita sepanjang masa walaupun air itu keluar, dalam dia masih lagi air, bukan bahan yang lain. Jadi ketumpatan dia tidak berubah. Okay, ketumpatan bergantung kepada bahan, bukan bergantung kepada jisim air itu tersebut. Baik, yang pilihan terakhir, masa bagi titisan air sampai ke bumi berkurang. Okey, ini pun kurang tepat kerana masa yang dijatuh itu bergantung kepada graviti, ya, bukan bergantung kepada jisim. Jadi rumus yang kita boleh gunakan untuk tahu yang ini adalah S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2, dan juga rumus-rumus yang lain yang kamu dah belajar, V sama dengan U tambah AT. Okey, semua ini kita boleh gunakan lah untuk kita tahu dia punya masa untuk disampai ke bumi. Dan kalau kita perhatikan daripada rumus-rumus ini, tidak ada nilai ataupun ungkapan M, iaitu ungkapan jisim. Maksudnya dia punya masa ini dan juga pecutan dia tidak bergantung kepada jisim objek tersebut. Jadi setakat itu saja untuk video ini. Kita akan lihat pada soalan yang ke-6 hingga soalan yang ke-10 dalam video yang seterusnya.